Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Guru Haji Nik Aziz Nikmat, yang berbahagia Mak Sabu, yang berbahagia juga Profesor Datuk Dr. Muhammad Abu Bakar, dan juga segala muslimin muslimat Kelantan, penduduk-penduduk Kelantan Darul Naim sekalian. Minta nama. Saya adalah muslimat kawasan Gombak yang mari di sini untuk bersama-sama meraihkan Forum Rakyat pada hari ini. Nama. Jadi soalan saya. Nama. Boleh rahsia tak? Tak boleh. Sekarang kena berterus terang. Nama saya Ummi Zakiah. Dan saya ingin nyatakan simpati kepada serangan bertalu-talu kepada yang berhormat Muhammad Sabu, dan juga serangan bertalu-talu isu tentang komunis. Dan dalam masa 2 ke 3 hari ini pula beliau telah diserang tentang prospek pribadi beliau yang berlaku pada 1994. Apakah komen yang berbahagia? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Soalan lagi? Tanya sila. Bismillahirrahmanirrahim. Satu soalan, dua soalan kot. Nama saya Akmal, saya dari Bangi, Selangor. So cabaran kepada semua ahli Kelantan bertanya dah 2 orang di Selangor. Anyway, sebagai seorang ahli akademik yang punya jawatan dan berpengaruh di universiti, apa yang boleh seorang akademik buat untuk memurnikan sejarah? Adakah kurikulum di universiti ini mencetuslah satu atmosfer yang baru untuk dalam memurnikan sejarah itu? Yang kedua, saya nak tanya, okey, andai kata sejarah telah dimurnikan, istilah golongan kiri, golongan kanan, adakah itu penting untuk di-highlightkan semula? Sekian, terima kasih. Ya, ini soalan untuk Profesor. Apakah golongan kiri dan golongan kanan patut di-highlightkan semula? Jadi kita dengar daripada Gombak, daripada Selangor, Kelantan. Mana Kelantan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Guru Nik Abdul Aziz, kedua-dua ahli panel. Saya Wan Ahmad Fatih Wan Hassan, graduan daripada Sultan Idris Training College ataupun sekarang Universiti Pendidikan Sultan Idris. Soalan ini saya ingin ajukan kepada Prof Emeritus Dr. Muhammad Abu Bakar. Saya graduan daripada SITC. Antara tokoh yang lahir daripada SITC ialah kita panggil kumpulan SITC yang diketuai oleh Ibrahim Yaakob, di mana mereka menggagaskan Kesatuan Melayu Muda pada waktu itu. Dan kelompok ini telah dicop ataupun telah dipanggil sebagai golongan kiri Melayu. Yang mana saya faham daripada sejarah bahawa mereka ini dibahaskan oleh ramai tokoh-tokoh sejarah yang menyatakan mereka ini mendukung ideologi komunis. Tapi sebaliknya, bila kita tengok dari sisi yang lain, sebenarnya mereka ini bukan mendukung ideologi komunis. Sebenarnya mereka ini untuk membawa gagasan pan-Indonesianisme ataupun Melayu Raya pada waktu itu untuk menyatukan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi persoalan saya, adakah wajar kelompok ini diberi satu takrifan sebagai golongan kiri ataupun golongan yang mendukung
ideologi komunis bagaimana kita tengok daripada media dan sebagainya daripada hari ini, ya. Soalan yang kedua, Profesor Zainal Keling yang menyatakan bahawa tanah Melayu tak pernah dijajah, dan saya graduan daripada universiti yang tempat beliau menjadi pensyarah ini amat malu dengan kenyataan beliau itu, ya. Sebab seolah-olah ianya bukan berdasarkan satu takrifan yang betul. Jadi pandangan Profesor, kenapakah ilmuwan ini bersifat begitu? Sepatutnya ilmuwan ini sepatutnya menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan perkara-perkara yang semakin mengelirukan masyarakat awam yang lain. Itu sahaja, wallahu alam. Pasal dia juling lah dia jawab gitu tu. Jadi itu dua soalan daripada rakan kita Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hafizul Hilmi bin Muhammad Nar, graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia. Saya ada dua soalan. Orang Kelantan orang mana ni? Orang Kelantan. Okey, kebaikan. Kebaikan. Saya ada dua soalan. Yang pertama ialah bila kecelaruan ini berlaku, bila Profesor Zainal Keling, Tun Mahathir dia bagi tahu negara kita tidak pernah dijajah, saya nak minta pandangan dua ahli panel, apakah kesan kepada dunia akademik dan kesan pada masa depan politik pada Abang Mat Sabu. Soalan kedua ialah sebelum polemik ini tercetus, iaitu mungkin 21 Ogos atau 27 Ogos, sebelum 21 Ogos, apakah fungsi ahli akademik terutama ahli sejarah untuk membetulkan pensejarahan negara kita berkenaan kemerdekaan? Terima kasih. Okey, terima kasih. Dua soalan yang baik, yang bagus, yang nanti kita minta Profesor dan Abang Mak kupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daripada orang tua Kelantan juga. Saya Muhammad bin Kasim. Muhammad bin Kasim. Kasim. Ya. Dari Kubang Krian, Kota Baru. Kebaikan juga. Ya. Saya satu saja nak tanya untuk saudara Mak Sabu kita, supaya beri penjelasan. Apakah betul atau tidak pandangan saya ini? Pada pandangan saya, kita belum merdeka lagi. Di sisi Islam kita belum merdeka, ya. Di sisi Islam lah, ya. Sebab banyak lagi orang tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu umpamanya zaman sebelum Islam dulu, dia ada hamba, ada tuan, ya. Jadi apabila hamba tu Islam, baru dikatakan merdeka. Jadi sebab itu pada saya, selagi kita tidak patuh kepada Allah, tidak beragama Islam, maka tidak boleh dikatakan merdeka. Minta ulasan daripada Ustaz Mak Sabu. Okey, terima kasih. Jadi kita stop sini dulu. Kita akan pergi ke pusingan ketiga dan kita akan berakhir pusingan keempat, dan pusingan keempat itu kita akan buka lagi sekurang-kurangnya sebanyak-banyak 4 orang untuk menutup program kita. Jadi tunggu dulu, siapkan soalan-soalan. Jadi untuk meneruskan program kita pada malam ini, kita minta Abang Mak dululah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh para hadirin sekalian. Dipersilakan Abang. Terima kasih kepada saudara-saudari yang bertanya dan memberi pandangan. Yang pertama, saya dituduh cuba menghidupkan komunis, bahkan ada yang mengatakan saya bapak komunis. Ini tidak memberi bekas apa-apa terhadap tuduhan itu, kerana latar belakang perjuangan saya bila menyertai parti Islam dalam ucapan-ucapan idola saya yang saya sebut selalu ialah orang seperti Syed Qutb rahimahullah yang membuat tafsir Al-Quran dalam penjara,
kemudian orang seperti Hasan Al-Banna, orang seperti Jamaluddin Al-Afghani dan lain-lain. Dan daripada awal hingga sekarang saya memilih parti Islam dan dasar Islam. Soal berkawan, saya berkawan dengan semua orang. Saya berkawan dengan puak yang dipanggil kiri, saya berkawan dengan pemimpin-pemimpin UMNO, saya berkawan dengan semua orang. Bahkan kalau pergi berforum di peringkat antarabangsa, kita berdepan dengan orang yang tidak percayakan Tuhan langsung, etis, komunis dan berbagai-bagai. Tapi kita tetap dengan dasar Islam, perjuangan Islam yang kita yakini. Kemudian saya dikecam lagi soal kununya peristiwa 94 hal pribadi. Saya pun tak tahu apa hal pribadi ini. Dan kalau dia pribadi, bungsu pribadi, saudari boleh datang jumpa saya lah. Apa dia hal pribadi itu? Saya pun nak bertemu dengan saudari sebentar lagi. Kemudian hadirin sekalian, soalan yang pakcik yang terakhir itu mengatakan bahawa kita belum lagi merdeka sepenuhnya. Memanglah bagi orang Islam, kita hadirin sekalian, kita rasa terbebas daripada segala-galanya apabila sampai ke peringkat syariat Allah Subhanahu wa taala terlaksana dengan sepenuhnya, dan orang Islam dan orang bukan Islam hidup di bawah naungan pemerintahan yang memberi penuh kebajikan kepada rakyat, yaitu simbol kerajaan Islam ataupun slogan negara yang kita kata memberi nikmat kepada semua, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik, negara yang subur, negara berkebajikan yang mendapat pengampunan daripada Tuhan. Bila tidak sampai ke peringkat itu, kita masih tidak berpuas hati. Kita terus berusaha. Oleh kerana kita di Malaysia ini, kita memilih jalan pilihan raya dan jalan demokrasi, kita gunakan ruang ini untuk berkempen, untuk berceramah, untuk memberi penerangan, untuk menang dalam pilihan raya. Dengan kemenangan kuasa yang diperoleh itu, dapat kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sempurna lagi, kita akan berusaha lagi sehinggalah tercapai sepenuhnya, yaitu kalimah Allah diangkat paling tinggi. Oleh itu kita jangan berhenti. Bila kita akan menang dah, kita dah perintah Kelantan dah, Islam dah sempurna dah, dah. Hanyalah kita buat ni di peringkat awal, yang perlu kita berusaha terus untuk menjadikan, misalnya Kelantan ini sebagai contoh. Kalau kita memerintah misalnya di peringkat Malaysia, sekarang ni kita lihat perubahan blok komunis yang berusaha untuk membebaskan daripada kongkongan ekonomi. Mereka pula beransur menjadi kapitalis seperti Rusia dan China. Runtuhnya ekonomi di Eropah di atas negara kebajikan secara mereka, di Greece, Portugal, dan sekarang Amerika sedang mengalami keruntuhan ekonomi. Bagaimana Islam nak muncul, negara Islam nak muncul di tengah-tengah yang dipanggil wasatan, tengah, yaitu kita dapat menjadi contoh kepada model dua sistem ekonomi yang runtuh ini. Ini mesti melalui kajian, melalui ketekunan yang mesti ada kepada khasnya kepada intelektual kita, ulama kita dan semuanya, untuk kita ketengahkan. Dan semua negara Arab yang menumpang ideologi lain runtuh habis sekarang ini. Libya, Tunisia, Mesir, Syria dan sebagainya. Ini memberi peluang kepada golongan Islam untuk muncul mempamerkan modal mereka, supaya ia menjadi alternatif kepada manusia dan dunia pada masa yang akan datang. Dan permulaan yang dibuat di Kelantan ini sebagai mukaddimah untuk
dilihat oleh semua manusia lain. Walaupun kita akui jauh daripada kesempurnaan, tetapi alif batanya itu telah bermula, ABC-nya itu telah bermula untuk melahirkan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai ke peringkat itu, barulah kita boleh rasa bahawa nikmat sebenarnya bila berada di bawah pemerintahan Islam itu. Wallahu a'lam. Untuk soalan yang disampaikan tadi, yang merasa jelas Abang Mak telah mengupas berhubung dengan sama ada kita ni merdeka ke belum. Jadi dari segi perjuangannya, kita orang apa ni tak merdeka lagi lah. Kita tunggu merdeka setelah ada pilihan raya umum ke-13. Jadi kita nak dengar pula kupasan dan jawapan daripada profesor kita dengan soalan-soalan rakan-rakan kita tadi. Dan sebelum itu saya mintalah siapa-siapa yang nak bertanya tu siap sedia, kerana kita akan menghangatkan lagi forum kita ini. Makin sayup malam makin kita menghangatkan, dan kita tahu lagi nak habis pukul berapa ni. Pasal Cikgu Wera yang katakan mata ni, dia kata kita segangi pupuk bawah, jangan pergi balik sebok takut terlepas. Jadi soalan-soalan boleh kemuka, dan untuk itu saya meminta dulu Profesor untuk memberi jawapan kepada soalan-soalan rakan-rakan kita. Dipersilakan. Alhamdulillah, syukur dan terima kasih kepada Tuan Pengerusi kerana dengan berlangsungnya polemik perbahasan mengenai penulisan sejarah, ahli-ahli sejarah, pakar-pakar sejarah, sejarawan-sejarawan dan sebagainya hari ini telah sekali lagi digempur untuk kehadapan, dan dengan itu juga segala kejayaan yang dicapai itu insya-Allah akan membawa kepada perubahan. Contohnya, pada minggu hadapan akan berlangsung sebuah forum mengenai kemerdekaan